Kalau nak buat juga, ikut peraturan yang betul, jaga kebersihan, jaga apa, jangan sampai menimbulkan masalah yang lain pula. Jadi penyakit kau, jadi apa-apalah, jangan sampai gitu. Tapi ada kemungkinan tu kan, ada kemungkinan boleh jadi tak molek tu kan, apabila dipotong. Boleh jadi berlaku jangkit tai kuman, kau orang kata, ataupun lain-lain lagi di tempat yang sangat sensitif itu. Lebih baik tak usah kita kata. Sebab kalau buat lagu tu, ada kemungkinan berlaku. Lepas tu kita kata kalau buat molek, iyalah kalau molek, lepas kita nak tahu mana. Lepas tu setara mana, semua ulama kata kalau dia sikit sangat tak perlu. Kalaulah kita kata benda tu tidaklah lebih sangat. Kalau lebih sangat, ya. Orang kata tidak kena tu, dia kata molek buat. Molek buat sikit. Tapi kalau biasa, boleh jadi setengah-setengah perempuan tu tidak banyak. Kalau sikit, kena sunat juga. Kalau kata wajib, kena belakang lah. Sedangkan hak sikit tu kalau kita ambil lagi, dia akan jadi rata. Hak tu kalau mengikut hadis yang dhaif ni pun, dia tak bui kalau rata tu. Kan susah tu. Dari segi praktiknya lagu mana. Kalau hak sikit lagu mana. Kalau wajib, kena buat juga. Kalau kena buat juga, jadi rapat. Hak rapat tu Nabi larang. Nampak kan? Sebab itu kita kata benda ni muskil. Dan hak ni berlaku di kalangan masyarakat Arab. Kita kena faham, hak dalam hadis-hadis ni, kalau ada, tidak semestinya itu restu daripada Nabi SAW. Tak mesti. Banyak perkara yang berlaku sampai zaman kemudian lagi. Sebab tidak boleh dihapuskan sekaligus. Dia berlaku sampai zaman kemudian. Tidak bermakna Nabi SAW suka, kenal benda tu. Jangan kita faham gitu. Misalnya perhambaan ni bukan zaman Nabi saja ada. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman kemudian lagi ada perhambaan. Apakah kita boleh kata dah Islam benarkan benda tu, Nabi pun ada hamba saya dia, sahabat-sahabat pun ada hamba saya dia, jadi molek lah ada waktu sistem tu. Gitu. Tak kena tu. Semata-mata berlaku di zaman Nabi, dilakukan oleh orang, dan sebahagian daripada orang Islam melakukannya, tidak menjadi dalil lagi bahawa benda tu dikehendaki oleh Islam. Dan Islam nak kenal. Tak. Buktinya masa ni ada. Tetapi Nabi SAW kan nak benar sikit-sikit. Kalau gani kafarah dia ni, gapo dia kafarah dia nya, merdekakan hamba. Kalau gini setubuh pada bulan puasa, kena merdekakan hamba. Sikit-sikit merdeka, sikit-sikit merdeka. Dia sebenarnya tak sih perhambaan, tapi tak ada arah lah. Pada masa tu umum, dan dia tak boleh berhenti sekaligus. Kalau dia berhenti, mudarat kepada sistem masyarakat Islam. Lagu mana? Sebab pada masa tu hamba-hamba ni, dia berlaku dengan sebab perang. Bila perang, hak mana kena tawan tu, perempuan-perempuan ke apa, budak-budak tu jadi hamba. Orang kafir bila perang dengan orang Islam kena tawan, dia boleh buat hamba. Orang dia bila kena tawan kau puak-puak kita, tak boleh buat hamba. Sedap hatilah dia. Tak apa dia, kita perang puak-puak dia. Dia kalau puak-puak kita, anak bini kita, kalau ditawan oleh puak-puak dia, dia letak molek, terhormat, dia tidak akan buat hamba. Sedap hatilah orang kafir. Itu tidak kena, tidak sesuai dari segi hikmah. Islam bukan lagu itu. Islam ni sebagaimana menarik orang dengan halus, dia juga menarik orang, menjaga orang dengan keras dia. Itu Islam. Sebagaimana dia buat gitu, dia pun kena ingat. Sebab manusia ni dia cemburu tu dia ada. Cemburu, dia sifat nak jaga anak beranak dia, adik-beradik dia, dia berasa terhina kalau adik-beradik dia jadi hamba. Kalau dia boleh buat gitu, kita orang Islam pun boleh buat ke dia, beringat sikit lah. Ni kalau tidak, dia sedap hati. Tak apa orang kita kena tahu apa. Dia jaga molek, dia tak akan buat hamba orang Islam. Bukan lagu tu cara Islam. Dengan sebab itu Nabi tidak mengharamkan sekaligus, tetapi hak sebenarnya dia tak sah, dia tak kenal benda tu. Cuma sikit-sikit, akhir sekali. Sebab itu zaman sekarang ni tak ada. Sebab apa? Dah kalau orang kafir pun pahal tak sah dah. Kita orang Islam lebih-lebih lagi lah tak sahnya. Bermujur lah kita. Kalau dia mau tak sah pakai dah sistem tu. Tapi kalau dia mau pakai, nyayalah kita. Sedap hatilah dia.
Itu hikmatnya apa tidak haram. Supaya juga kita kata menikah ramai, poligami. Hak mana hak Islam nak sebenarnya? Hak Nabi lebih kenal. Hak mana? Setengah orang dia kata tengok. Maka Nabi bini ramai, sahabat-sahabat ramai, pak-pak saja. Dan mama nak boleh. Memanglah. Tetapi hak sebenar, hak Quran nak, hak Nabi nak, lagu mana? Kalau kita perhati, sebab tu kita kena tengok dia nak faham hadis, nak faham Quran, dia kena tengok budaya Arab, masyarakat dia, tradisi dia, adat dia, kena tengok belakang. Hak ni termasuk dalam bab gapo, hak ni termasuk dalam bab gapo, baru jelas. Kalau kita ambil gitu tanpa melihat pada latar belakang dia gapo, boleh jadi keputusan kita tidak tepat. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW tu, orang Arab ni hak kafir. Hak kafir ni 10 orang bini, 40 orang bini pun ada. Salah seorang sahabat tu Ghailan nama dia. Ghailan masuk Islam, bini dia 10. Nabi SAW kata, bila masuk Islam boleh 4 je, tak boleh lebih dah. Kamu kena pilih lah, kira sekat 4, pilih 4 daripada 10. Dia pun buat gitu. Yakni Nabi SAW dalam Islam kata 4 tu bukan daripada sikit kepada banyak, daripada banyak kepada sikit tu. Tu orang tak faham, tak perhati situ. Itulah latar belakang dia 40 orang, 20 orang, 10 orang, macam-macam. Hamba saya lagi, hamba saya tu suku. Hak tu pun sudah ada dah dalam masyarakat jahiliah pun. Daripada ramai kepada sikit tu. Paling boleh pun 4. Lepas tu dia ayat Quran, walan tastati'u an ta'jilu bainan nisa' walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu tu. Nak lagu mana pun, tara mana nak doa pun tak akan boleh. Tuhan kata, kira-kiranya dia tahu dah lah tu manusia tu, tak akan dapat berlaku adil. Boleh ni kopak tu Nabi sudah tetap dah paling tinggi 4. Tapi dalam Quran sebut kamu tidak akan dapat sekali-kali berlaku adil. Mungkin hari ni boleh, sebab kita boleh bagi lagi rumah sebutir seorang, kita kata tak, boleh bagi lagi piti. Hari ni kita kaya, esok belum tentu, 2 tahun lagi belum tentu. Pada ketika itu akan timbul lah Tuhan royak sana. Learning boleh jadi kita mampu, setahun lagi kita jatuh sakit lembek, siapa tahu. Pada ketika itu kita nak buat kan? Kita nak buat kan? Nyayalah. Sebab tu Tuhan kata kamu tidak akan dapat berlaku adil ke mana-mana pun. Kalau sekiranya berlaku jugalah, kamu kahwin jugalah kerana sebab-sebab yang diharuskan mengikut syarak, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal muallaqah. Jangan kamu condong sangat kepada mana-mana isteri kamu tu, sampai kamu biarkan mana-mana isteri kamu yang lain tergantung di awang-awangan, tak ada tempat pergantungan. Jangan gitu, kena beringat. Dalam ayat yang lain dia sebut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kalau kita perhati semua ni, dia daripada sikit kau banyak, kau daripada banyak kau sikit. Jelas nampak daripada banyak kepada sikit. Kalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kena takut, bukan pasti, takut. Orang yang bertanggungjawab semua dia ambil kira benda tu. Takut tidak dapat berlaku adil, bukan yakin. Ni setengah-setengah tu yakin dah, tahu dah. Lepas tu dengan cara dia bom, jadi lembu habis. Guna nama Islam, lepas tu buat ikut nafsu. Tak boleh, kesan dia tidak akan baik. Kesan dia tidak akan baik. Hak maksud keadilan, hak Tuhan nak, hak gapo semua tu, keharmonian rumah tangga. Bila harmoni rumah tangga, anak-anak pun jadi molek, tidak terabaikan. Hak tu hak nak. Baru umat yang kuat. Kalau duduk cekok balah, anak hak ni tak kenal pun adik-beradik dia,